Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan program kita hari ini dengan sesi pembentangan yang pertama bertajuk Kendali Tekanan, Optimumkan Kehidupan, yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh, Pengarah Institut Kajian Hadis, College Universiti Antarabangsa Selangor, kuis merangkap Ketua Wanita Ikatan Muslimin Malaysia. Untuk makluman hadirin, Dr. Nur Saleha merupakan seorang pensyarah kanan, merangkap Ketua Jabatan Dakwah dan Usuluddin di Fakulti Pengajian Peradaban Islam KUIS. Sepanjang berkhidmat, Dr. Nur Saleha telah membentangkan beberapa kertas kerja ilmiah dan pemikiran Islam dalam seminar dan konvensyen di peringkat nasional dan antarabangsa, antaranya di Australia, Indonesia, Brunei dan Mesir. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh bagi memulakan sesi pembentangan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, Pengarah Konvensyen Wanita Islam Nasional 2018 Puan Afiza, Barisan JKPW, Barisan KWC Ketua Wanita Cawangan ISMA, Barisan Urustia dan juga Jawatan Kuasa Konvensyen Wanita Islam Nasional 2018, tetamu-tetamu daripada negara Brunei Darussalam, juga tetamu-tetamu daripada negara Indonesia, daripada Muslimah Hidayatullah, wakil NGO dan juga wakil daripada USIM Profesor Husna, juga wakil daripada NGO-NGO yang datang pada hari ini, dan juga seluruh wanita di seluruh Malaysia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah berjaya menghadirkan diri dalam Konvensyen Wanita Islam Nasional 2018. Dan saya difahamkan yang datang pada hari ini bukanlah datang daripada sekitar Lembah Kelang sahaja, tetapi rakan-rakan, saudara-saudara wanita yang datang pada hari ini datang daripada seluruh pelosok tanah air, termasuk daripada luar negara. Dan saya difahamkan juga yang datang pada hari ini daripada Ipoh sebanyak 6 buah bas, daripada Kuantan 2 buah bas, dan juga daripada negeri-negeri lain juga berbas-bas. Ya. Dan saya difahamkan juga paling minimum setiap negeri membawa 1 bas, itu paling minimum 50 orang daripada kawasan daripada Kuala Pilah. Tetapi yang ramainya saya dipahamkan datang daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Kedah, daripada Sabah dan Sarawak, terbang pun datang untuk menghadiri Konvensyen Wanita Islam Nasional 2018. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta yang telah berjaya menghadirkan diri pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya juga mengucapkan kepada minoriti kita pada hari ini, kaum lelaki. Walaupun mereka minoriti di dalam dewan ini, tetapi sebenarnya mereka masih lagi majoriti di luar dewan sana. Jadi ucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada saudara-saudara, tuan-tuan, ustaz dan juga datuk yang telah datang pada hari ini untuk bersama-sama menyokong Konvensyen Wanita Islam Nasional 2018. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya ada masa lebih kurang 20 minit saja untuk bersama dengan tuan-tuan sebab perasmian akan bermula pada 9.40 pagi. Jadi saya akan gunakan seoptimum mungkin
perkongsian saya berkaitan dengan kendali tekanan, optimumkan kehidupan. Saya rasa pada saya tajuk ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Sangat dekat dengan kehidupan saya sebagai seorang ibu kepada 9 orang anak, sebagai pengarah di Universiti Islam, di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, juga sebagai pensyarah, juga sebagai ketua wanita kepada sebuah pertubuhan iaitu Ikatan Muslimin Malaysia. Dan saya rasa tajuk ini juga sangat dekat dengan puan-puan dan tuan-tuan yang mempunyai berbagai-bagai komitmen, berbagai-bagai tugas dan berbagai-bagai tanggungjawab, sama ada kepada keluarga, masyarakat dan juga di tempat kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi kepada bagaimana kita nak kendalikan tekanan dan juga nak mengoptimumkan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, perlu kita ingat, perlu kita bezakan sedikit antara tekanan dengan depress ataupun dengan kemurungan ataupun dengan bahasa disebut sebagai anxiety dan sebagainya. Sebenarnya pada saya lah, kita semua ini boleh hidup sebab ada tekanan. Kita boleh maju sebab ada tekanan. Kita boleh bergerak sebab ada tekanan. Konwanis pada hari ini boleh mengumpulkan 3,000 peserta pun sebab ada tekanan. Kalau tak ada tekanan, anak dalam perut kita pun tak boleh keluar. Betul? Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita keluar daripada perut ibu kita ni kerana tekanan. Kalau kita tak push, tak keluar anak tu. Dan kita pun tidak akan keluar. Artinya kita hidup, sebahagian daripada kehidupan kita ini sebenarnya perlu ditekan. Untuk kita maju, untuk kita hidup, untuk kita bahagia, untuk kita dapat mencapai sesuatu yang kita nak, sebenarnya perlu ada tekanan. Jadi kita jangan lihat tekanan daripada aspek yang negatif. Tengoklah tekanan dalam aspek yang membahagiakan kita, yang positif, yang boleh kita rasa inilah kehidupan kita. Ya. Kalau tidak, kita akan melalui satu proses kehidupan yang sangat gelap. Gelap yang berada di dalam diri kita. Ramai daripada kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terperangkap di dalam diri sendiri. Kita terperangkap dengan apa yang ada di dalam diri kita sehingga kita tidak mampu untuk mengeluarkan diri kita daripada perangkap itu. Kesannya kita duduk berlega di dalam kehidupan kita. Orang lain maju ke sana kemari, ya. Sebab itulah perkara pertama yang perlu kita keluar, yang perlu kita kendalikan untuk menguruskan tekanan adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mengalami tekanan, diri sendiri, bukan orang lain. Mohon slide, yang jaga slide tadi. Next. Okay, next. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata diri kita sendiri sebenarnya punca utama kita mencapai ketekanan? Tidak mustahil hari-hari kita ada rasa nak marah, kita rasa nak melenting, macam-macam akan datang dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak jaga diri kita sendiri ataupun kenapa kita katakan kita adalah diri kita, kerana kita ni dalam hati kita ni siap milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita faham bahawa hati kita ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hati kita ini pun Allah Subhanahu wa taala, yang membetulkan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala, pada siapa sepatutnya kita meminta untuk Allah bagikan hati yang baik, hati yang tenang? Tentu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita lazimilah doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini dalam keadaan taat kepadamu. Sebab apa? Sebab hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tenang, rasa gelisah, rasa takut, rasa resah, rasa apa juga sebenarnya datang daripada hati kita. Jadi mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hati kita yang baik. Sekiranya kita tak dapat juga hati itu, mintalah dengan Allah, tukarkanlah hati kita kepada hati yang lain, yang boleh memberikan kita ketenangan. Iaitu mau tidak mau tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berubah. Okey, saya nak pergi kepada yang last kali. Next lagi. Next. Okey. Saya terus pergi kepada 12 solusi untuk menguruskan tekanan ataupun bagaimana kita boleh mengoptimumkan kehidupan harian kita supaya kita rasa dunia kita ini sebenarnya luas. Semua orang ada masalah, semua orang ada rintangan, semua orang ada kekangan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada kekangan dan tidak ada rintangan. Nama dah kita manusia, nama dah kita hidup. Hidup ini untuk berhadapan dengan rintangan dan kekangan. Sebab apa? Sebab Allah kata pada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan kita manusia ini dalam keadaan kabad. Apa itu kabad? Kabad itu kesusahan, perjuangan, kesukaran. Nak keluar daripada perut mak kita pun kita mengalami perjuangan untuk keluar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya setiap kita ini adalah juara. Juara sebab kita telah berjaya melepasi satu demi satu ujian dan rintangan untuk keluar daripada perut ibu kita. Dan setiap kita, bila kita keluar daripada perut ibu kita, nak menjalani kehidupan harian kita juga, kita berjuang. Daripada baby lagi dia berjuang untuk bercakap, berjuang untuk meniarap, merangkak, berjalan. Itu adalah perjuangan. Kenapa bila kita tiba pada satu usia pada hari ini, bila kita rasa tertekan, kita rasa sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang kurang pada kita. Walhal itulah yang telah kita lalui semenjak dalam perut ibu kita. Tekanan. Pandang tekanan sebagai satu benda yang positif untuk membawa kita ke hadapan. Pandang tekanan sebagai satu perkara yang akan melonjakkan kita menjadi lebih baik. Kalau kita dah boleh tukar mindset kita, kita boleh tukar cara berfikir kita dan kita boleh tukar persepsi kita terhadap apa yang kita alami, kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Walaupun pada pandangan orang, keadaan kita itu sangat-sangatlah teruk. Tapi sebenarnya kita boleh tukar keadaan yang cukup menyesak dada kita itu kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar. Apa maksud sedar? Bila kita berhadapan dengan sesuatu, pernah tak tuan-tuan merasai dalam satu hari tiba-tiba rasa tak tahu nak buat apa? Banyak ni, contoh saya lah kan. Hadapan meja ni penuh dengan kertas. Anak call kat rumah, kan? Bos call suruh buat itu. Meja penuh kertas nak buat kerja ni kan. Ini bagi orang yang bekerja, bagi orang berkerjaya. Bagi ibu-ibu yang berada dalam rumah sebagai suri rumah tangga, kat dalam bilik air satu baldi. Kat dalam kat dapur satu sinki, kan? Bilik air, bilik tidur, ruang tamu. Anak-anak semua dah pergi sekolah, suami dah pergi kerja, kita berada di rumah. Pernah tak kita merasai tak tahu nak buat apa? Ya? Pada ketika itu perkara pertama yang tuan-tuan kena buat apa ialah berhenti sekejap, relax, tarik nafas. Tahu macam mana tarik nafas? Bukan tarik nafas macam kita bernafas, tahu kita semua bernafas. Tapi ada satu aktiviti yang menyebabkan kita tak buat. Padahal kita boleh buat, yang tak perlu bayar pun. Nak pergi spa kena bayar walaupun dapat RM50 voucher. Jangan ingat kita bawa RM50 tu boleh masuk terus. Kena bayar lagi kan. Tapi bernafas ni tak perlu bayar tuan-tuan dan puan-puan.
Tarik nafas dalam-dalam, masuk dalam perut kita, hembus balik. Relax. Ya? Sedar bahawa kita sekarang ini sedang berhadapan dengan situasi yang serabut. Apa yang kita kena buat? Kita fikir satu. Oh, saya sekarang ni sedang, orang ini, saya kena tunaikan hajat orang ini, kena tunaikan hajat orang ini, kena tunaikan hajat orang ini. Buat satu-satu. Jangan kelam kabut. Buat satu-satu dan jangan panik. Saya dah amalkan, berjaya. Saya cakap pengalaman saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bukan sebagai pensyarah. Belajar dekat teori, saya cerita dekat pelajar, tidak. Saya bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebagai orang yang berpengalaman mengendalikan stres sendiri. Saya bukan tak ada stres. Saya di antara orang yang stres, tertekan. Tapi saya menceritakan pada tuan-tuan bagaimana saya menguruskan tekanan saya. Apabila saya mengalami tekanan, ini yang saya buat. Tekanan ini bukan berarti kita tak siuman. Ya? Tekanan ini biasa, satu perkara yang normal dalam kehidupan kita, satu perkara yang rutin yang kita alami. Cuma yang membezakan kita adalah bagaimana kita menguruskannya. Okey, yang kedua kita bersedia. Bersedia ni artinya tuan-tuan dan puan-puan adalah kita plan satu-satu. Secara automatik otak kita ni kita terus bekerja. Apa saya nak buat dulu? Dulukan yang utama. Mana yang utama? Saya buat dulu. Buat satu. Lepas tu insya-Allah, percayalah cakap saya. Kita ada 24 jam. 60 minit. 60 saat. Sebenarnya masa yang telah diperuntukkan kepada kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Cuma kita sebagai manusia perlu menguruskannya dengan betul. Utamakan yang utama. Dalam bahasanya kita sebut fi'aulawiyat. Ya? Utamakan, bagaimana kita mengutamakan yang utama. Buat step, buat satu. Tak kiralah siapa pun, kita perlu merancang dan perlu menguruskannya dengan betul. Yang ketiga adalah sabar. Ramai orang marah pada saya bila saya kata sabar. Awak cakap bolehlah sebab awak tak kena. Saya yang nak tanggung segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang kenalah. Semua orang kena. Cuma kita tak cerita dekat orang, kan? Kita tak cerita dekat orang. Jadi tanggungjawab seorang saudara kepada saudaranya yang lain untuk memberi nasihat kepada saudaranya. Walaupun dia dalam kesakitan, walaupun dia sebenarnya dalam kesusahan, apabila dia melihat saudaranya yang susah, dia akan cakap kepada saudaranya, sabarlah puan. Puan-puan biasa baca Facebook kan, biasa tengok bagaimana kisah doktor yang sebenarnya ada satu kisah tu seorang pesakit yang marah pada doktor kerana doktor lambat menguruskan sakit anaknya kan. Rupa-rupanya bila disiasat, rupanya doktor tu sebenarnya dalam keadaan kesedihan, anak dia pun ada masalah tapi dia urus anak kita dahulu. Tapi kita tidak tahu. Kerana kita tidak mengetahui kehidupan orang lain dan orang tidak bercerita kepada kita. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya semuanya ada masalah, ada perkara, ada kekangan, ada tekanan. Cuma bagaimana kita mengawal, mengurus emosi kita supaya sentiasa tenang dan sabar. Saya nak bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan kisah seorang wanita hebat dengan sabarnya. Kisah Hajar dan Ismail. Bagaimana Hajar? Kenal Hajar? Ramai nama Hajar dekat sini. Ramai ibu-ibu yang mengambil nama Hajar sempena nama wanita hebat ini. Ya. Hajar adalah merupakan isteri kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana Hajar telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibrahim Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar ke satu lembah yang kering kontang yang tidak ada sesiap penghuni pun di situ, iaitu di lembah Mekah. Hajar membawa anaknya Ismail.
Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Ibrahim meninggalkan isterinya sendiri bersama anaknya di lembah itu tanpa teman. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sanggupkah kita wanita hari ini yang telah bersuami, baru kahwin hari ini ataupun baru lagi dapat anak, tiba-tiba suami kata saya kena outstation 3 bulan pergi Qatar, pergi Lubnan, pergi Vietnam, tinggal kita sendirian dengan anak. Tentu ramai yang akan mengutuk suami tersebut. Tak ada hati perut. Tak ingat keadaan isteri dengan anak dia. Dan yang paling dekat kutuk mungkin keluarga dia dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan kepada isteri dia. Dan isteri pun memang tak akan sanggup ditinggalkan begitu. Ya, sendirian. Tapi itulah yang telah berlaku kepada Hajar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagaimana dalam proses dia bersendirian bersama anaknya, anaknya kelaparan, bekalan dah habis, anaknya kelaparan nak minum. Bagaimana Hajar melihat air di sana, dia bekerja ke hujung sana, sampai kat sana tak nampak air, nampak lagi hujung sini air. Tetapi tidak juga air, sehingga berulang alik sebanyak 7 kali tuan-tuan dan puan-puan nak mencari hanya segelas air. Tetapi tidak berjumpa. Sabarnya Hajar, tidak berputus asa, walaupun dia sepatutnya dah tahu dah kat sana tak ada air kali pertama pergi, tak payahlah nak pergi lagi. Tetapi kerana sabarnya dia dan juga kerana usahanya dia dan tidak berputus asanya dia untuk mendapatkan sesuap ataupun setitis air untuk anaknya, dia terus ulang alik sebanyak 7 kali. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab usahanya dengan rembesan air daripada hujung tapak kaki, daripada hujung kaki anaknya sendiri. Saya harap puan-puan boleh faham maksud saya. Maksud saya di sini, apabila kita diuji, apabila kita sedang sakit, apabila kita sedang mengalami kesukaran, apabila kita mengalami apa jua, kita kena sabar. Dan sabar yang dimaksudkan kat sini adalah kita berusaha. Bukan sabar itu maksudnya kita duduk atas kerusi sambil goyang kaki kita menunggu rezeki itu jatuh kepada kita. Tidak. Tapi sabar itu maksudnya kita berusaha dan tidak putus asa. Kerana pertolongan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Pertolongan Allah itu bersama dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah itu daripada sabarmu dan juga solatmu. Ya, solatmu. Jadi satu mesej yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebelum saya pergi kepada solusi yang seterusnya, next ya. Yang saya nak share juga dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, kita ni kena tahu hakikat diri kita yang sebenar. Apa maksud hakikat diri kita yang sebenar? Kita ini adalah hamba Allah. Jangan nak lebih daripada itu. Allah adalah Tuhan kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjadikan seluruh isi alam ini. Dan dia yang menjadikan kita. Dan dia yang menentukan kehidupan kita. Sejak dalam perut mak kita lagi, kita sudah ditentukan takdir kita berdasarkan pilihan yang kita buat masa kita hidup nanti. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha mengetahui. Kita adalah hamba. Bila sebut hamba, apa jua dalam kehidupan kita, kita ada batasan. Kita ada sempadan. Kita ada border yang kita kena jaga. Jangan lebih daripada itu. Jangan nak cabar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah tentukan kepada kita itu adalah kehendaknya kepada kita. Sebagai hamba, kita kena terima, redha. Redha itulah yang akan memberikan kita darjat
yang akan memberikan kita ruang dan Allah akan memberikan kita kebaikan daripada redha kita. Wala in syakartum la azidannakum. Kiranya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Walaupun kita baca ayat ini selalu, fahami dan dalamilah dan rasailah pengalaman menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap ayat yang Allah turunkan kepada kita, yang kita baca, itu sebenarnya ditujukan kepada kita, bukan kepada orang lain. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membaca Al-Quran, perkara utama yang kita baca, kita kena rasa. Kena rasa. Rasa bahawa ini adalah ayat-ayat yang Allah nak lontarkan ke dalam hati kita untuk kita berubah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala, solat adalah salah satu daripada solusi yang cukup tajam, yang cukup berkesan. Sejadah yang kita cari pada waktu malam yang tidak ada sesiapa pun bersama dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah ruang yang paling dekat untuk kita berbual dan juga meluahkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi, hati kita milik Allah, perasaan kita itu milik Allah. Dia bukan bersifat kekal, dia bersifat sementara. Artinya bila dia bersifat sementara, hari ini kita sedih, betul? Hari ini kadang-kadang kita sedih ya. Besok kesedihan itu sudah hilang. Kita gembira. Artinya apa yang kita rasa itu sementara, dia boleh berubah. Bagaimana nak mengubahnya? Mintalah dengan Allah untuk mengubah hati kita. Ya, solat kita. Sebab apa? Sebab saya katakan tadi, bila hati kita ni dalam genggaman Allah yang memberikan kita rasa bahagia, yang menyebabkan kita rasa sedih, itu adalah masyiah ataupun kehendak Allah kepada kita. Jadi mintalah dengan Allah untuk memberikan kita hati yang bahagia. Jadi solat, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kata saya solat tapi saya tak ada rasa pun. Jadi yang paling penting sekali solat kita adalah bila kita solat, rahsia dia tuan-tuan dan puan. Semua perkara tip yang saya bagi, senaman sahabat, yang paling penting adalah ikhlas. Key kepada solusi keseluruhan yang saya bagi adalah ikhlas. Nak solat pun kena ikhlas, buat senaman pun kena ikhlas. Sahabat ni maksud saya adalah kita ni tidak boleh sendirian. Kita kena cari kawan untuk luahkan perasaan, kita kena bercerita. Dan kawan yang kita pilih itu mestilah kawan yang boleh membantu kita, bukan kawan yang boleh merosakkan kita. Next, saya dah kesuntukkan. Sementara tu maksudnya kita kena ingat apa yang kita alami ini sementara, tidak kekal. Artinya kita kena sabar bila kita rasa tak senang, rasa gelisah, rasa macam something tak sesuai dengan diri kita, rasa bimbang, rasa risau, rasa sedih, apa-apa pun ingatlah. Otak kita ni kena sentiasa waras bahawa semua benda ini adalah sementara, dia tak kekal lama. Yang seterusnya adalah kongsi. Kongsi share ni tuan-tuan dan puan-puan satu perkara yang sangat ajaib. Kita ni kadang-kadang masalah tak selesai pun. Bila kita pergi cerita dengan kawan kita, terus rasa, leganya. Artinya apa? Sebenarnya perasaan tekanan, rasa berat tu bukan duduk kat kepala. Dia duduk dalam hati je. Bila duduk dalam hati, artinya kita luar tu pun, kita dah lega, dah selesai dah. Padahal tak selesai pun, tapi dah lega. Perasaan lega itu dah cukup untuk memberikan kita isyarat bahawa tekanan kita itu sebenarnya makin kurang. Dan yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ni, senyum itu sedekah, duit bagi sedekah, buat baik pun sedekah, tolong orang pun sedekah. Ya? Jadi sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah satu alat, satu usaha, satu amal yang sebenarnya banyak boleh mengurangkan
tekanan dalam diri kita. Bila kita membahagiakan orang lain, ramai orang cakap kan, membahagiakan orang lain, hati kita rasa puas. Dan itulah sebenarnya yang ada dalam diri kita. Okey, ada lagi rupanya. Senyum, selawat dan zikir dan sunat taubat. Ramai orang tak buat. Dia buat perkara itu, tapi yang last sekali bertaubat ataupun istighfar dia buat. Tapi solat sunat taubat tu dia jarang buat. Jadi bila kita rasa tekanan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, ambillah wuduk, solatlah. Kemungkinan di sana ada rahsia dalam solat sunat taubat itu yang Allah akan bagi kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa pun dah suntuk. Saya harap 12 solusi yang saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi mampu untuk memberikan sedikit pembuka kepada Convention Wanita Islam pada hari ini yang tuan-tuan akan nikmati dan enjoy. Teroka sepanjang satu hari program sama ada di Dewan Besar ataupun di Dewan-Dewan kecil sana. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini boleh menetap di dalam convention ini selama satu hari untuk sama-sama mendapatkan manfaat dan jadikanlah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh pulang bawa satu solusi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti balik ke halaman, balik ke rumah masing-masing, suami tanya, kamu pergi convention, kamu dapat apa? Sediakan jawapan itu. Jangan balik, saya pergi entah, saya dapat apa entah, kosong. Rugilah kita. Rugilah. Balik convention, pastikan tuan-tuan dan puan-puan bawa balik satu. Satu perkara. Paling kurang bawa balik satu. Saya bagi 12. Senyum, selawat dan zikir, sunat taubat, back. Sementara, hidup kita hanya sementara, kita kena berkongsi, sedekah, back. Kita kena solat, kena ada senaman. Cari senaman. Saya mengamalkan senaman Wai Tangkung. Saya nak promote senaman Wai Tangkung. Satu senaman untuk menjana tenaga dalaman dan juga untuk mengurangkan stres saya. Cari sahabat, sedar apa yang kita buat, bersedia untuk menghadapi apa-apa dan bersabar. Ini 12 solusi yang saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu video yang cukup menarik. Yang saya rasa saya tersentuh dengan video itu dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga boleh merasai apa yang saya rasa. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat Elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi.
Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Terima kasih Dr. Nur Saleha di atas pembentangan yang cukup memotivasikan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Dr. Fazrina Azli Hamid, Ketua Setiausaha Wanita ISMA, mengiringi Yang Berusaha Puan Siti Afizah Muhammad, Pengarah Konwanis 2018 bagi menyampaikan cenderamata kepada Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Afizah atas penyampaian cenderamata sebentar tadi.